يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا رحمن يا رحيم وارحم والدينا يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم طهر قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib macam ni, kita dipilih oleh Allah datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah. Ada setengah manusia dia tak dipilih oleh Allah pada waktu-waktu maghrib ni, dia duduk kat rumah dia tengok TV dengan isteri dia, dengan anak dia, lepas tu makan-makan, dah makan-makan, rokok-rokok, dah rokok-rokok, berak-berak, dah berak-berak, tak lama mati. Ingatlah kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Akhir hidup kita mati matilah. Itu tadi aku tengah semayang, Allah bagi hidayah kat aku tengah-tengah semayang. Tengah-tengah semayang aku ingat mati. Itu muja aku ingat mati. Kalau tengah-tengah semayang ingat maybe habis. Aku kata macam manalah Kalau aku mati tengah semayang, aku kata beruntunglah. Kalau mati tengah buat benda yang tak baik, na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Betul ulama tasawuf. Tadi yang zikir imam bawa tadi, zikir tasawuf tu, zikir nafas, tuan-tuan. Cuci hati, cuci nafas, cuci tubuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'ahu ilmullah. Ni zikir pada para wali, tuan-tuan. Walaupun kita ni ke wali, tuan-tuan. Kita zikir yang pada para wali buat, insya-Allah kita akan jadi wali. Wali ni kekasih. Tu wali Allah, kekasih Allah. Wali bini, kekasih bini. Wali band, kekasih muzik. Tuan-tuan, dia wali ni banyak, tuan-tuan, wali ni banyak. Lepas tu penduduk-penduduk syurga ni semuanya wali Allah. Semuanya kekasih Allah. Tuan-tuan, lepas tu ahli tasawuf ni, dia orang ahli-ahli sufi ni, dia bila melihat benda-benda haram ni, bila melihat benda-benda haram yang tak sengaja, yang tak sengaja, bukan sengaja, yang tak sengaja. Tuan-tuan kena muhasabah. Muhasabah ini baru mukadimah, belum start tuan-tuan, baru mukadimah. Sebab pembayarannya 1 jam, ceramah sejam tuan-tuan. Bila kekasih Allah ni, orang yang dekat dengan Allah,
hamba yang bertakwa, kekasih Allah, bila dia melihat benda-benda haram, perempuan buka aurat dekat TV, pemberita perempuan buka aurat dalam TV, perempuan yang berjoget-joget, bertitok-titok dalam media sosial, di IG, di tepi jalan, berjalan di pasar malam, di pejabat, semua. Kalau orang yang dia ni hamba Allah yang bertakwa, hatinya ada Allah, bila dia melihat perempuan-perempuan yang buka aurat, ya, dia melihat bukan dengan sengaja, dia dengan tak sengaja, ya, hatinya bergoncang. Bergoncang ni maksudnya dia takut ke Allah. Ya Allah, aku dah lihat benda haram hari ni. Ulama tak saja apa? Bila kita tengok benda haram, tertengok. Ni tertengok, bukan saja tengok ni, tertengok. Dia tak ada apa-apa. Orang ni tak ada iman. Kena banyak muhasabah. Kalau dekat TV tu kita tengok biasa je orang buka aurat, selambat. Orang ni iman dia teruk sangat. Iman dia teruk sangat. Kalau orang yang dia ada Allah dalam hatinya, bila melihat benda haram, dia kata apa? Ya Allah, Allah dah marah ke aku. Tuan-tuan, ya. Allah dah marah ke aku ni. Allah bagi aku tengok benda yang tak elok. Allah bagi aku tengok benda yang haram. Tuan-tuan, itu yang berlaku pada zaman Aulia. Seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, dia terlihat betis kawan isterinya. Betis kawan isterinya. Betis ni belum peha. Betis, ya. Dia terlihat, dia masuk rumah, dia baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai buta macam dia. Tuan-tuan, ya, ni hebatlah kekasih Allah. Tuan-tuan, ingatlah, ya, jangan kita buta mata dekat dunia, mata tu buta sampai tak boleh melihat kitab Al-Quran. Jangan sampai mata kita buta dekat dunia, kita tidak boleh melihat mak ayah kita dan kasih sayang. Jangan mata kita buta dekat dunia ni, Allah butakan mata tentang akhirat. Maksudnya dia tak boleh nak melihat rumah Allah dengan kasih sayang, dengan maksudnya dengan dia bersyukur ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, malam ni tazkirah aku, ya, dengan bertajuk bab perihal manusia bangun daripada kubur. Sebab kita ni calon-calon akan bangun daripada kubur, tuan-tuan, ya. Bukan bangun tempat tidur, bangun daripada kubur. Ya. Sebab kita ni akhir hidup kita akan tinggal di kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Ini kitab tua, tuan-tuan. Ya, kitab ni dekat tangan tok guru aku, wallahu alam berapa puluh tahun. Dekat tangan aku ni dah 15 tahun. Tuan-tuan, ya, tok guru aku wafat meninggal dunia umur 73 tahun. Ya, pada malam Jumaat. Lepas maghrib. Ya, lepas tu ulama-ulama ni Allah bagi mati, Allah wafatkan dia dalam keadaan hari yang baik. Sebab dalam hadis sebut, sesiapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, siangnya atau malamnya, jasadnya tak reput. Tuan-tuan, ya, ni kelebihan orang mati hari Jumaat. Dia orang mati dalam beriman. Dan perempuan yang mati dalam keadaan mengandung. Dan matinya ulama-ulama akhirat. Ya, ulama akhirat bukan ulama dunia, ulama akhirat. Faham, ulama akhirat. Kulil haqqa walau kana murra, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dia berani berkata benar walaupun orang tak suka, siapa tak suka sekalipun. Tuan tengoklah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah menyampaikan Islam, orang baling dengan tai. Dengan tai, tuan-tuan. Ya, bukan baling dengan duit, dengan tai. Malam ni aku ceramah orang AJK Surau baling dengan duit. Bagi duit, tuan-tuan. Ya, bagi duit. Baling dengan tai. Dia naik unta, orang tarik dia, jatuh koyak baju dia. Dia lalu, ya, di pekan, di bandar, orang panggil Muhammad gila, Muhammad Ali Sihir. Sebab apa? Nak sampaikan Islam. Sebab itu siapa buat kerja agama, sampaikan Islam, jangan takut, ya. Jangan takut buat kerja agama. Tapi kena ingat, bila buat kerja agama, dia akan dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah uji? Kekasih Allah ni, ya, yang hamba Allah yang Allah kasih, yang Allah sayang, Allah akan uji. Termasuklah kita kalau dekat rumah, bini kita marah-marah, ya, menjerit sana, menjerit sini, baling sana, baling sini. Itu tanda Allah sayang hamba Allah yang bergelar suami. Allah nak uji iman dia. Faham? Ya? Bini kita marah, kita relax lah, tuan-tuan. Ya, relax, cool. Kalau boleh dia baling pinggan, baling cawan, boleh elak, elak. Kalau tak boleh elak, keluar rumah, tuan-tuan, ya. Bukan semua orang dapat ujian, tak semua orang. Sebab bumi ni, dunia ni adalah bumi ni tempat ujian. Sebab nak masuk syurga ni kena ada ujian. Bukan masuk tuan-tuan. Penduduk syurga dia orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang bertawakal, ya. Penduduk syurga. Tuan-tuan buka lagi tak tahu. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab penawar bagi hati, dan kitab-kitab yang lain, ya.
Ulama-ulama tasawuf jaga apa? Sebab tu bila belajar fiqh tak boleh lari tasawuf, dia kena masuk tasawuf. Bila belajar fiqh dan tasawuf, dia tak boleh lari, maksudnya kena masuk tauhid. Kalau tiga ilmu ni tak ada, contoh fiqh je, tasawuf tak ambil, orang ni sesat. Ambil tasawuf je, fiqh tak ambil, orang ni jahanam. Ambil fiqh tasawuf je, tauhid tak ambil, lagi orang ni jahanam terus, tuan-tuan ya. Kena ngaji betul-betul, tuan-tuan. Macam semayang ni makrifat. Allahu akbar, ya. Makrifatullah. Bila dalam semayang, pergerakan fiqh, ya. Dalam semayang khusyuk, tasawuf, itu dia rukun, ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Itu semayang, kena ngaji dengar ni abang sadu. Ya, badan je sadu, tak belajar buat solat, Allah tak terima semayang. Semayang memang sah, dengar ni, faham ya. Takbiratul ihram tu niat dia berapa, syarat takbiratul ihram tu syarat dia berapa, berdiri tu syarat berapa, rukuk berapa syarat, tidak rukuk, sujud, tahiyat, salam berapa syarat, semua ada dalam solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Kalau orang ni semayang ilmu tak ada, walaupun janggut panjang, ya, kayu suging kau panjang, ya, semayang tak ada, ni dia panggil iman taklid. Kalau semayang ilmu tak ada, tuan-tuan ya, iman taklid ni orang ni ikut-ikut. Orang macam ni tuan buka dalam kitab Darus Samin, kitab dalam risalah tauhid, mereka ni akan dihisap oleh Allah di padang mahsyar, dan mereka ni akan diazab, akan dimasuk dalam api neraka Allah. Tengok dalam berapa tahun ya atas perintah Allah, dah selesai diazab dalam api neraka Allah, barulah dimasuk dalam syurga Allah. Kenapa? Dia beramal, ilmu tak ada. Mardud, tahu mardud? Tak diterima, ditolak. Itu pentingnya ilmu. Talibul ilmi faridatun, fardu bukan sunat, faridatun ala kulli muslim muslimat. Ala tu atas, tuan-tuan ya. Wajib belajar. Tambah duduk rumah dekat-dekat ni, dia dengar, dia tahu tak datang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, matinya mereka, dan kita tak semua mati, keluarnya mereka daripada dunia, maksudnya mati ya, mereka dikhawatiri tidak beriman. Nampak ya. Dalam 1000 mati boleh sebut Allah, 1000 seorang. Tuan-tuan, 1000 seorang. Ni bukan cerita dongeng, ni hadis sahih, 1000 seorang ya. Baiklah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Allah ni ya. Allah yang berfirman, bukan YB ya. Bukan manusia ya. Ni Allah sendiri yang bagi tahu dalam Al-Quran ya, kalam Allah. Yauma yunfahu fis suri fata'tuna afwaja. Ya, dalam surah An-Nisa ya. Iaitu di hari ditiupkan sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. Maksudnya ditiup sangkakala je, manusia ni mereka dah bangun daripada kubur, dia datang berbondong-bondong. Datang berbondong-bondong, mereka nak berhimpun di padang mahsyar. Berhimpun di padang mahsyar ni bukan macam dekat dunia ni, bukan macam dalam surah ni. Boleh relax-relax, boleh ikut, duduk tepi aircon, sambil tu boleh WhatsApp bini ya. Ya, jangan lupa malam ni abang dah makan ubat kuat. Bukan. Padang mahsyar ni tempat yang sangat menakutkan. Ya, tuan-tuan. Banyak perempuan amal soleh. Tuan-tuan, ya, orang yang selamat daripada mahsyar ni siapa? Hamba Allah yang suka baca Al-Quran. Hamba Allah yang suka datang ke masjid, ke surau. Hamba Allah yang rajin sedekah. Selamat daripada mahsyar. Padang mahsyar ni tak ada Fok Panda. Sorry lah bro, Fok Panda tak ada. Faham kan? Nak order COD tak boleh di padang mahsyar. Dalam hadis sebut, ni hadis sahih, mereka dah berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun berdiri di padang mahsyar. Tak kira lah masa kat dunia, dia menteri ke, wakil rakyat ke, ustaz ke, pegawai kastang, pegawai polis ke, pegawai JPJ, tak kira pegawai apa, pegawai majlis daerah ke, siapa. Dekat dunia ni dia ada gelaran, dia ada pangkat. Masa di padang mahsyar tidak ada gelaran, tidak ada pangkat. Lepas tu tuan-tuan tengok dalam solat. Dalam solat, orang ni pangkat besar lah, rumah besar lah, kereta dahsyat lah, ada pengawal lah apa. Bila semayang, sama-sama dalam saf. Tuan tengok. Hebat macam mana? Tetap sama. Tuan tengok orang buat haji, buat umrah. Hebat macam mana? Semua pakai kain ihram. Ya, tuan-tuan. Ya. Lepas tu kita ni hamba. Hamba ni 4 sifat. Bodoh, hina, fakir, lemah. Ni hamba 4 sifat. Ya, lepas tu nak kenal Allah, kenal diri. Kenal diri, dia kenal Allah. Tuan-tuan. Ya, lepas tu kita ni bodoh. Ya, mana ada pandai, bodoh tuan-tuan. Ya, itu dalam solat tu ada sujud syahwi. Kita ni kadang lupa ya.
Manusia mudah lupa. Faham tuan? Dan kita ni pakai tak doa. Doa semua dua tangan. Ada orang doa satu tangan ada. Aku orang kaya, ya. Kereta private, doa satu tangan lah. Semua doa dua tangan. Tuan-tuan, hebat macam mana? Letak dua tangan. Ya. Kiblat malaikat, kiblat doa di atas. Tuan-tuan, ya. Kiblat kita di Baitullah. Lepas tu doa ni kita sungguh-sungguh. Angkat tangan ni harus ya. Harus angkat tangan. Tapi hamba yang beradab, kalau baca dalam kitab tasawuf, orang yang hamba yang beradab ni, dia berdoa, dia bersungguh-sungguh minta kepada Tuhan dia. Raja, segala raja minta. Mana ada doa kuat hidung? Minta masuk syurga, doa kuat hidung. Minta anak duduk pesa, doa kuat hidung. Busuknya orang. Allah ni tuan-tuan, yang bagi kita nafas, fikir ya. Itu yang kat hospital yang Allah dah tarik nikmat nafas, dia orang pakai oksigen. Orang yang dah ditarik nikmat mata, dia pakai cermin mata. Allah dah tarik nikmat mata. Allah dah tarik nikmat makan, dia tak boleh makan daging, tak boleh banyak makan gula. Allah tarik. Orang yang dah Allah dah tarik nikmat berak, tak boleh berak dengan sempurna, dia pakai beg tai. Berak ni sedap tuan-tuan. Sedap berak. Sedap. Berak ni nikmat. Tengok kita dengan berak, bini panggil, "Bang, abang. Kacau." Abang, tengah fi baru nak tekan. Berak ni nikmat. Jangan sampai Allah tarik nikmat berak. Ya. Tapi kalau bab tentang dalam hukum fiqh, hukum wad'inya mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab. Ya. Dia ada beg tai, dia ada tai di pinggangnya, gantungnya beg tai. Adakah orang ni wajib sembahyang? Tetap wajib sembahyang. Orang ni di dalam darurah, ya. Sembahyang tak boleh tinggal, tuan-tuan. Akhir zaman banyak orang tak sembahyang. Ya, bersuka-suka tak sembahyang, konvoi motor kadang ada yang tak sembahyang. Yang sembahyang, yang dia ni tak sembahyang. Ya, kayu basikal kadang tak sembahyang. Ya, ada yang tak sembahyang, ada yang sembahyang. Tengok iman dia, tuan-tuan. Ya, apa tak sembahyang? Na'udzubillahi min zalik, bukan Al-Quran. Apa firman Allah? Penduduk dalam neraka ni dia ada khos. Satu neraka ni bernama neraka Sakar. Neraka Sakar ni bagi penduduk dalam tu, bagi penghuninya, iaitu bagi orang yang tak sembahyang. Khos. Bukan orang makan rasuah. Bukan orang berzina. Bukan orang merogol. Bukan orang makan di masjid. Bukan orang duk tipu orang. Dia dalam ni ditanya, kenapa tu? Masalakakum fi sakar. Kenapa kamu dalam neraka sakar? Dia jawab, aku lam nakum minal musallin. Aku dalam neraka sakar ni, dihumban dalam neraka sakar ni sebab kami ni tak sembahyang. Aku tak sembahyang. Jangan tak sembahyang. Ya? Jangan lewat-lewat ke sembahyang. Kadang tengok-tengok TV sambil lewat sembahyang. Tengok TV yang malam-malam sampai sembahyang isyak pukul 12. Sembahyang isyak pukul 1. Ya? Dia AJK suruh sembahyang isyak pukul 1. Ya? Busuknya orang. Ya? Bukan suruh sini, suruh tempat lain. Tuan-tuan. Ya? Dekat Rusia sana. Tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan. Kita belajar kita tasawuf. Tasawuf. Apabila kamu ditegur oleh seseorang itu, walaupun yang menegur itu adalah orang yang tak siuman, itu tandanya Allah menegur kamu. Nampak? Bukan sesaja. Contoh kisah rukuk tepi tu. Syekh, apa ni kisah rukuk? Busuknya. Itu tanda Allah menegur orang tu. Allah hantar orang menegur dia. Tuan-tuan. Tasawuf di sini. Kita belajar dalam kitab tasawuf. Dalam hati ada hati. Orang yang ada hati berhati-hati. Tu. Dia panggil qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Hati fawaid, hati lab, hati qalbun, hati sudut. Dia setiap jantung ni, hati ni dia ada tempat-tempat dia. Betul belajar dalam kitab tasawuf. Dekat jantung ni dia ada pokok ilmu, pokok iman, pokok amal. Ya, jangan dimasukkan racun-racun dosa tu. Bila dia masuk, habis dia makan 3 pokok. Bila dia makan 3 pokok, orang ni rosak. Itu yang orang ahli tasawuf ni suka berzikir. Suka berzikir. Ya Allah, 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 ya Allah. Itu dia masuk solok. Tarikat ni perjalanan. Macam ni tarikat tak? Perjalanan.
untuk mendalami tentang ilmu fardu ain. Faham Tapi kena ingat, isteri itu berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suami panggil, Ayang, Yang, abang haus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini isteri yang bodoh. Dia sibuk berzikir. Zikir tu asalnya dia jatuh sunat. Tapi menyahut panggilan suami adalah wajib. Faham? Kita kena faham tu. Sama juga anak. Anak dia semayang sunat. Semayang fardu semayang fardu lain. Itu tu nak buka hukum fiqah. Fiqah ni fiqah terbahagi dua zumrah. Zumrah ni cakap Arab. Dia ada taklifinya, ada wada'inya. Taklifi haram, batal, harus, wajib, sunat dekat sini. Wada'inya manik cakap Arab. Tuan-tuan rujuk dengan ustaz-ustaz bahasa Arab. Ustaz yang mahir bahasa Arab. Aku tak mahir bahasa Arab, tuan-tuan. Yang tahu enek, enteng, untai, kudai, halal, haram. Tu tuan-tuan. Rujuk ustaz yang mahir bahasa Arab. Dia ada manik ni tegahan. Mim alif nun ain, manik. Mani'ul hukum, mani'ul asbab ada kat situ. Dia pecah darurah, ada musyaqqah, ada rahsah kat situ. Inilah. Semayang sunat, asalnya sunat. Bila mak panggil, wajib berhenti, kata ulama. Menyahut panggilan mak. Sebab semayang tu sunat, berbeza semayang fardu. Ingat tu, dengar ni anak. Sekarang anak ramai lawan mak apa tengok malam ni. Mana ada budak-budak muda? Semua budak-budak tua nak mati Mana budak-budak muda? Takkan taman ni tak ada budak muda, tuan-tuan? Takkan tuan-tuan tak ada anak? Nanti akan ditanya oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allah dakwa bapak, kenapa anak kamu bodoh? Kenapa anak kamu tak semayang? Kenapa anak kamu tak datang semayang fardu maghrib berjamaah? Tak berani nak tegur, motorway suku aku dia bayar. Akan ditanya oleh Allah. Tuan buka dalam bab tentang hadis yang 4 lelaki diseret, dihumban dalam api neraka Allah. Pertama, ayah membiarkan anak-anaknya, bab tentang segi hukum dan hakam. Yang kedua, suami membiarkan isterinya, ada yusla yadkhulul jannah. Suami yang membiarkan isterinya buat benda-benda haram. Termasuklah isteri keluar daripada rumah, dia pergi kerja bagaimana ke, suami biarkan dia buka aurat. Tambah pada sekarang, isteri yang bertiktok-tiktok. Lemah. Bagi yang betul. Lemah. Banyak lemah kau. Kadang siap cakap dalam tiktok. Suami kau ada kereta Honda. Lemah. Banyak cantik kau. Kadang orang macam ni berapa? Dia nak cari view. Nak cari view, orang suka, orang like. Dia sanggup masuk neraka. Ingat tuan-tuan, penduduk neraka ni ramai. Bukan sikit, ramai. Neraka. Tuan buka dalam hadis. 50 wanita seorang lelaki. 999 penduduk neraka, seorang sahaja penduduk syurga. Itu yang lepas semayang fardu maghrib, semayang fardu subuh, Nabi bagi tahu dah. Baca sungguh-sungguh, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Siapa baca tadi maghrib, seandainya namanya berada pada hari ini di pintu neraka, Allah padamkan nama. Ni bukan cerita dongeng, bukan hadis palsu, tuan-tuan. Nabi beritahu ni, tuan-tuan. Jangan tak baca, tak ke semayang musafir, semayang dekat rumah, semayang kat masjid, jangan tak baca. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah Imam dah baca setiap pagi Jumaat. Tuan-tuan. Kami dah yakin, ya Allah, kami nak beramal soleh, kami nak sembahyang jemaah, kami nak sedekah, kami nak buat baik dengan suami kami bagi perempuan. Anak pula kami nak minta maaf dengan mak ayah, tapi tak boleh buat apa dah. Ditinggal di alam barzah. Betul, ulama selalu pergi kubur untuk apa? Ingat mati. Tak nak sangat pergi kubur. Mall selalu pergi mall. Tu, suka pergi mall belakang. Pergi mall. Pergi Maidin selalu, mall selalu, tapi pergi kubur tak nak pergi tiap hari, tiap minggu. Disuruh pergi pada hari Jumaat. Tuan-tuan, tiap hari Jumaat kena pergi kubur. Kenapa? Melatihkan diri ingat mati. Sebab kita akan mati. Tuan-tuan, kita akan mati. Kita hidup 2 kali ya. Hidup lahir keluar daripada perut mak, hidup sekali dekat dunia ni. Dunia ni belajar tasawuf, dia fana. Fana ni musnah. Itu bila orang belajar tarikat, belajar zikir, la ilaha illallah, nafi isbat.
Ya, nafi isbat. Ya. Selain Allah tidak ada Tuhan, Allah saja Tuhan. Ya. Selain Allah tidak boleh memberi susah. Yang boleh memberi susah kan, yang boleh beri susah Allah. Bini aku tak boleh bagi susah. Ya. Maka suami macam mana? Engkau tak boleh susah ke abang. Allah yang boleh bagi susah. Dia relax, dia cool, relax. Ya. Orang pun tak boleh bagi susah, Allah je yang boleh bagi susah. Ini zikir nafi isbat. Dia masuk, ya, dunia ni musnah. Tengah ada syair. Cintakan dunia, dunia akan musnah. Cintakan bunga, bunga akan layu. Cintakan manusia, manusia akan mati. Cintakan apa lagi? Apa lagi? Cakap apa lagi? Cintakan bunga, bunga akan layu. Cintakan manusia, manusia akan mati. Cintakan dunia, dunia akan musnah. Cintakan Allah, cinta yang hakiki. Seperti dalam ni ada kena ada Allah. Ini selalu kena sebut Allah. Ya. Pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Buka kereta, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Jawab sebelum bagi salam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik. Cari balik rumah buat. Nanti bini kata kita gila. Buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Letak kasut, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. 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 Bini tanya, abang bila balik? Baru balik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baru balik ya. Abang nak apa? Teh tarik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teh tarik. Gila dah laki aku gila ni. Orang yang gilakan Allah, orang yang rindukan Allah, dia gilakan Allah. Bila dia gilakan Allah, mulutnya tak berhenti sebut Allah. Macam kita, bila kita gilakan dunia, kita cintakan dunia, kita suka sebut dunia. Tapi orang yang macam ni, dia punya darjat tak sama dengan kita. Dia panggil darjat orang khawas. Faham? Orang khawas, ya. Orang awam lain, orang khawas lain, orang khawasul khawas lain. Tuan-tuan, ya. Tapi tak cerita malam ni, ya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang mahir tasawuf, ya, dia bidang tasawuf. Orang bidang fiqh dia lain, bidang tauhid dia lain. Betul, bila kita orang ahli tarekat, dia orang bukan ahli tarekat, orang ni ahli kedai kopi. Dia tak boleh masuk bila dia bersembang dengan ahli tarekat. Betul, bila tengok orang berzikir beroyang, hai Allah, hai Allah, hai Allah, itu dia kata orang tu sesat. Ya, tapi kalau buat TikTok, tak sesat. Tak sesat. Dia tak sesat. Dia tak sesat. Yang pelik zikir sesat. Tuan-tuan. Kita kena ngaji, ngaji sambil mati. Talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Tuan-tuan jangan risau, malaikat Allah ni bertangan sayap. Ni hadis sahih. Turunlah malaikat daripada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat yang bahagia. Turun malaikat Allah, dia bertang sayap. Dia bertasbih, beristighfar pada penduduk bumi yang menuntut ilmu, yang duduk dalam satu majlis. Dalam hadis sebut apa? Satu hadis lagi hadis, apabila lalulah hamba Allah di tempat orang yang duduk di taman syurga dunia ni, taman syurga. Dia lalu, apa kata Allah? Ini hadis kursi, aku dalam hadis kursi. Masukkan orang tu yang lalu, masuk sekali dalam golongan mereka. Masukkan mereka dalam golongan ahli menuntut ilmu, ahli zikrullah. Masukkan mereka sekali. Mereka sebut dalam rahmat Allah. Nampak ni kelebihan orang menuntut ilmu. Ini baru mukadimah, tuan-tuan. Sabar. Dia belum sejam. Sejam kan orang mula batuk itu ada dinding tak? Dinding tumbang tuan-tuan. Aku dah ngajar dah 11 tahun. 11 tahun ceramah, bukan malam ni ceramah, tuan-tuan. Ceramah di surau, di masjid, di pejabat, padang bola, tempat pelacuran aku pernah ceramah. Dalam kelab malam aku dah ikut kawan aku ceramah dalam kelab malam. Sampai dah orang bagi arak, kami kata kami tak minum arak, kami minum air fresh orange. Tuan-tuan, pergi berdakwah ni bukan kat surau masjid, berdakwah ni kena semua. Mana tempat kena berdakwah, tuan-tuan. Tu budak-budak lepak duk di tepi jalan duk main motor ke main gitar. Siapa punya kerja? Kerja AJK surau, pergi dakwah mereka. Bukan AJK surau dia isap okok tu beranda. Bukan.
Tuan-tuan, dakwah dia orang ni. Aku ni AJK Surau Taman ni, aku kena dakwah dia orang. Aku kena ajak dia orang pergi surau. Macam mana dia orang ni, pemuda-pemuda ni terbabit dengan benda-benda yang tak baik agar mereka boleh nanti inilah bakal-bakal imam, bakal-bakal tok siap, bakal-bakal tukang azan di tempat kita. Kita kena dakwah, kita kena ajak dia orang. Inilah kerja AJK Surau, AJK Masjid, tuan-tuan. Bukan nama je ada, tuan-tuan. Lepas tu orang jadi ketua ni susah. Jadi bapak, tak payah bapak. Aku bagi contoh yang paling besar dalam kampung. Dalam kampung ni, jika ketua menggulu, dia dilantik menjadi ketua kampung. Bila menjadi ketua kampung, khalifah dalam kampung ni. Bila dalam kampung ni, seorang sahaja tak sembahyang, dia akan didakwa oleh Allah daripada masyarakat. Kalau tak sembahyang, kalau tak makan, tak datang surau, kalau dia sendiri tak datang, mampus tak buka. Tuan-tuan tengok, khalifah negara, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa kerja dia malam-malam? Kerja dia malam-malam, dia ronda kampung, dia ronda bandar. Cari orang susah, cari orang tak makan, cari dia ketua, dia akan didakwa. Tuan-tuan, bukan senang. Lepas tu janganlah berebut jadi ketua, tuan-tuan. Susah. Anak rakyat dah masuk syurga, ketua tak masuk lagi. Anak isteri dah masuk syurga, bapak tak masuk lagi. Dengar ni, tak masuk lagi. Sama mengaku tak masuk lagi, dia tak masuk lagi. Anak bini dah masuk lah. Dia panggil, bini panggil kita kat dunia, panggil kita baby kan. Baby! Ayang kat syurga ni. Baby kenapa lambat baby? Itulah, baby sibuk je dengan dunia. Tak sibuk tak sibuk dengan Allah. Entah, dengar ni baby. Dengan sayang baby lah. Marah panggil papi. Baby. Lepas tu marah ni daripada iblis. Bila bini kita marah, tuan-tuan, bila bini kita marah, ini satu formula. Tuan-tuan kena ada, suami kena ada ilmu ni, tuan-tuan. Itu penting tuan-tuan ilmu. Bila bini kita marah atau suami kita marah, tuan-tuan macam mana sekali tuan-tuan kena peluk dia kuat-kuat dan sapu kat belakang ni. Sebab kat tengah-tengah ni tempatnya berhimpunnya, tempatnya landingnya jin kafir. Ni tengah-tengah budak belikat ni. Peluk, sapu, baca selawat. Hebat macam mana tengah marah, dia akan habis terus. Ni kelebihan. Tuan-tuan, ni formula suami isteri. Aku buat aku itu tuan-tuan. Tuan-tuan ingat bini aku tak marah? Marah. Bini ustaz lagi lain marah dia, tuan-tuan. Bini imam lagi lain marah, tuan-tuan. Semua marah ni adalah daripada iblis. Tuan-tuan, tapi ingatlah sebab tu bila suami ni, bukan bila isteri tu marah, isteri buat tak elok, suami nak marah nak tu pasal tak boleh. Sebab orang perempuan ni dia jadi bertulang yang bengkok. Bila jadi tulang yang bengkok, suami ni meluruskan dia. Macam mana cara nak lurus dia? Dengan agama. Tuan-tuan. Manusia bangun daripada kubur, mereka berhimpun daripada masyarakat. Itu berhimpun daripada masyarakat 1000 tahun. 1000 tahun. Apa datang malam ni beruntung, dia dapat ilmu macam-macam malam ni. Tuan-tuan. Lepas tu ilmu ni dia ada dua. Satu ilmu kasbi, satu ilmu laduni. Apa ilmu kasbi? Apa ilmu kasbi? Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Apa ilmu kasbi? Dah belajar lama kan? Aku cakap dah batuk mak. Dah batuk lah. Dah berapa minit lah? 20 minit? 40 minit. Kan dah batuk lah? Tuan-tuan, ilmu kasbi ni, ilmu yang dia menuntut ilmu daripada guru. Ni ilmu kasbi. Ilmu laduni ni, dia belajar dengan tok guru. Kadang-kadang dia tak faham. Allah bagi ilmu laduni. Tuan-tuan. Lepas tu, nak menuntut ilmu ni, kena ada guru. Tuan-tuan. Lepas tu, belajar ni dia ada 7 mim. Tapi aku tak terang buat 7 mim. Tuan-tuan. Yang ahli penuntut ilmu. Lepas tu, belajar ni, jangan putus asa. Tuan-tuan, belajar jangan putus asa. Mereka bangun daripada kubur, mereka berdiri. Mereka tak berdiri ni. Mereka bangun daripada kubur, ada setengah manusia, dia kata apa? Cilakalah kami. Cilaka ni maknanya rugi. Tuan-tuan, cilakalah kami. Siapa bangunkan kami? Mereka berdiri dulu. Dah berdiri, mereka berjalan di padang mahsyar, berhimpun. Kita semua akan pergi sana. Kau siapalah, kau abang lion ke, kau abang tiger, kau tetap ke sana. Tuan-tuan. Engkau siapa tuan-tuan? Engkau abang Hamzah ke, engkau abang Abdullah ke, abang Hanafi, tetap ke sana, tuan-tuan. Ingat tu, Kena pergi di padang mahsyar, tuan-tuan. Tapi akhir zaman kita buka sini.
Manusia ni padang mahsyar, mereka berbentuk berkepala balik bayar. Siapa dia ni? Ya, ni banyak berlaku sekarang ni benda ni. Banyak berlaku. Lepas tu aku berhenti. Ya, banyak berlaku sekarang ni. Ya, itu yang tadi aku sebut Abang Hanafi tadi. Ya, sebab apa? Siapa nanti di padang mahsyar dekat dunia ni, dia ada viralkan video Abang Hanafi. Ya, video Abang Hanafi ke, Abang Abdullah, abang siapa ya? Mereka bangun daripada kubur, kepala apa? Ada langitan. Ya. Hati-hati lah. Kalau dia tertengok video tu lain. Sebab itu ulama-ulama ni, ulama-ulama tasawuf, ya, lepas tu hukum baca surat khabar ni, dia hukumnya harus. Tapi bila dalam surat khabar ni, dalam cerita ni, ada sangkut paut cerita orang. Contoh suami isteri bercerai, orang ni bergaduh. Nanti orang ni akan sangkut paut di padang mahsyar, dia akan menjadi saksi di padang mahsyar. Tuan-tuan. Betul susah. Ya. Tu orang tasawuf ni dia suka asing diri. Asing diri ni dia uzlah. Ya. Dia tidak mahu sangkut paut pada ni, susah. Faham tuan-tuan, ya. Mereka bangun daripada kubur. Dah bangun daripada kubur, mereka pergi di padang mahsyar. Ada 3 golongan. Satu golongan mereka pergi menggunakan kasut. Kaki dia ada kasut, ya. Maksudnya mereka tidak berkaki ayam. Tak. Mereka berkasut dan mereka menunggang kenderaan. Ni adalah hadis sahih. Itu yang Ummul Mukminin tanya dengan baginda, "Ya Rasulullah, manusia di padang mahsyar macam mana mereka? Dan adakah mereka telanjang?" Tuan-tuan, ya. Itu kata Rasulullah, mereka tak telanjang. Ada yang telanjang, ada yang tak telanjang. Umatku ada yang tak telanjang di padang mahsyar. Tuan-tuan, ya. Ada yang tak telanjang. Siapa dia? Yang mereka masih hidup kat dunia, mereka sebelum mati bagi orang baju, bagi orang pakaian, bagi orang duit, tolong orang banjir ke, tak kira rumah tabakar ke, tolong sekolah-sekolah hafiz ke, dia tolong orang di dalam kesusahan. Tapi kena ingat, bagi orang baju, jangan bagi spender dah koyak. Tak ada, hantar seluar sekolah-sekolah pondok, zip dah tak boleh zip lah. Budak pakai ustaz, burung terkeluar ustaz, burung terkeluar. Ni. Hantar baju dah, dia dah tak andak berantar ke orang. Spender, kadang spender pun dia hantar spender. Dah berlubang depan. Allahu Akbar. Teruk punya manusia. Dia dah tak andak pun nak bagi ke orang. Nak bagi ke orang ni kena baik-baik lah. Kena baik-baik. Ada orang bagi aku kereta. Kereta bagi, dah kemek. Start. Allah, pakai 3 hari jana lah kereta. Kau nak bagi kereta baik-baik lah. Nak bagi, nak saham kita mengalir, ni sedekatun wa jariyah, sedekah yang mengalir, jariah tu mengalir, kena baik-baik lah tuan-tuan. Kita ada Allah dah tak elok pun nak bagi ke orang. Kita dah tak suka tuan-tuan. Tu ingat tu, nak bagi ke orang kena baik-baik tuan-tuan, ya. Yang satu lagi mereka berkasut. Satu lagi mereka tidak berkasut di padang mahsyar. Bila bangun daripada kubur pergi padang mahsyar tak ada kasut. Siapa dia? Bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dia suka buat dosa besar. Yang menaik kenderaan ni bagi sebenar-benar mukmin. Satu pendapat mengatakan mereka menunggang binatang korban dan binatang akikah. Selalulah berkorban, selalu berakikah. Sebanyak mana bulu korban, bulu akikah, sebanyak itulah pahala kita. Ni tak ada ambil daging korban saja. Beratur. Masa nak kau ada hari raya korban, tengok orang beratur, buat kupon. Datang masjid tak pernah. Jemaah tak mahu, tolong AJK surau, kemes surau, kemes kawasan tak mahu. Dia tahu nak datang ambil daging korban, orang macam ni bagi taik lembu tuan-tuan. Engkau lah tak datang surau, mengaji tak mahu, main jemaah tak mahu, engkau ambil taik je. Taik ni untuk kau. Faham binatang korban, kita belajar kita tasawuf, dia menangis apabila dia dimakan oleh orang-orang yang melanggar hukum Allah. Menangis dia, tuan-tuan, Yang satu lagi, mereka pergi bangun daripada kubur, jalan di padang mahsyar menggunakan muka-muka mereka. Siapa dia? Bagi orang-orang yang kufar, orang kafir. Itu yang sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah mereka nak berjalan muka di bawah, kaki di atas? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak mustahil bagi Allah kamu sekarang boleh berjalan kaki di bawah, muka di atas, dan akan berlaku nanti manusia berjalan muka di bawah, kaki di atas. Jangan lawan perintah Allah. Tengok tuan-tuan, Allah bagi air, manusia dah susah. Tuan-tuan, benda ni akan berlaku dalam hadis apa? Satu hari dunia ni tak ada air.
Satu hari dunia ni akan banjir satu dunia. Satu hari dunia ni duit banyak. Sekarang duit banyak. Tuan tengok duit banyak. Tapi satu hari Allah akan angkat keberkatan bumi. Beras tak ada, gandum tak ada, semua tak ada. Tapi manusia banyak duit. Duit banyak. Tapi tak boleh buat apa. Satu hari. Tunggulah. Tuan-tuan. Ya? Tak boleh. Tanam jagung, jagung tak berfungsi. Tanam beras, padi tak berfungsi. Tanam semua, ubi tak berfungsi. Allah angkat keberkatan bumi pada ketika itu. Ya, tuan-tuan. Dah dekat dah, masih dah dekat. Wallahu alam, tak tahu bila. Ya, tak tahu bila. Baiklah, baru start tuan-tuan. Kita ambil satu je, ya. Dekat sejam dah kan? Dekat sejam tuan-tuan, ya. Sebab pembayaran sejam macam ni, tuan-tuan, ya. Ustaz minta duit, tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Ya? Tak bagi, aku tak ambil. Tapi kalau tak bagi, aku mark surah tu, tuan-tuan. Mereka dihalau dengan bentuk rupa kera. Bangun daripada kubur, bentuk rupa kera. Kerana mereka adalah orang-orang yang ahli memfitnah sesama manusia. Dulu aku mengaji dengan Tok Guru gitu lah. Dengar ni, sembahyang itu tak boleh tinggal. Tiba-tiba nak murid tidur. Hai! Aduh, aku masa aku belajar dulu, Tok Guru, takang. Sini ada batang ubi. Tidur! Tidur! Mayang tidur, mengaji tidur. Busuk punya orang. Wah. Apa hadis? Ajar hadis, ajar doa tali arwah, tak dapat. Tok Guru aku dulu, contoh sekarang ni belajar, sekarang dan belajar, dia baca 3 kali. Anda murid ikut lah. Tiba-tiba dia baca seorang-seorang aja. Orang dulu otak cerdik. Orang dulu hati terang. Orang dulu. Dah Tok Guru baca, dapat. Yang tak dapat, kau berdiri kat luar, kau ambil kitab, kau sampai dapat, betul kau masuk. Orang dulu otak cerdik kan. Orang dulu hati terang. Orang dulu hati terang. Orang dulu badan sihat. Mandi air perigi. Kita sekarang mandi air klorin. Orang dulu badan sihat. Orang dulu jamban semua kat luar. Kita jamban dalam rumah. Jamban tu tempat siapa jamban? Tempat jin. Tempat iblis jamban tu. Lepas tu ulama tak bagi lama jamban. Tu tadi aku nak berak, nak kencing. Penuh jamban. Allah tengok cakap, ni berak ke isap rokok ni? Lama sekali dalam jamban. Mamak tu kedua, selamba aku tegur. Kau berak, lama berak ke lama rokok? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam surah Al-Baqarah. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dan itu sekarang ni, aku cakap tadi, siapa yang pernah viralkan video Abang Hanafi ke, Abang Abdullah, tak kira abang siapa sikat tepi ke, sikat tengah nanti di padang mahsyar mereka akan didakwa oleh Allah. Ingat. Ni bukan cerita dongeng dalam Al-Quran. Itu netizen tu, kau suka maki orang, kau hina orang, sekarang tak apa lah. Kau bangun daripada kubur, berbadan manusia, berkepala kera. Ni. Ahli yang suka fitnah orang. Itu bangun daripada kubur, orang tanya, Syekh. Ya. Itu bila dia tak kenal, dia tanya, man anta, siapa awak ni? Ana kirdun. Tahu kirdun? Tahu apa kirdun? Kera. Mereka tu dia tanya, kenapa kepala kau jadi kepala kera? Hidup aku kat dunia ni suka fitnah orang, mengadu domba, suka mengumpat, duk viral gambar orang dalam media sosial. Dekat dunia tak ada apa lah. Itu yang bila orang mati, tuan-tuan, ya. Bila kita jadi jenazah, ni kiam. Tu semayang ni, ya. Tengok orang mati jadi jenazah, dia sama kiam, ya. Kiam. Nanti bila masuk dalam kubur, kepala tengok kiblat. Cium tanah. Ya. Itu aulanya, kalau suami isteri, elok siapa mati dulu? Nak tanya dia ni, kau dah kahwin dah belum? Tanya orang yang belum kahwin. Ya, tanya orang dah kahwin kan, kalau bini ada belakang, maka hak bini dia, kan? Tanya orang belum kahwin. Suami isteri, elok siapa mati dulu? Suami,
pandai. Yang pandai bagus ni. Suami mati dulu, bini lah mati dulu. Suami mati dulu. Ya, tak apa lah. Kurang-kurang dia jawab. Kenapa elok bini mati dulu? Ya, bila bini mati dulu, bini ni untung. Suami yang mandikan dia, suami yang kapankan dia, suami jadi imam solat jenazah. Nampak? Suami yang baca talqin, suami yang turunkan jenazahnya di liang lahat. Tuan buka dalam kitab bab tentang keranda. Sini ada orang tukang mandi, ada orang tukang gali kubur ada? Ada? Mana? Ada tukang gali kubur datang tak? Kat sini tak? Datang mana? Datang tak? Ya, gali je kubur tapi tak datang. Ya. Kena tahu kenapa orang jenazah ni, kenapa dia bila orang mati buat keranda. Kena belajar. Faham ya? Ini yang berlaku pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Fatimah Zahra, dia pesan dengan kawan dia, kata dia apa? Nanti bila aku nak mati, bila aku dah mati, tolong buat keranda. Nanti bila dah masuk jenazah aku dalam keranda, kenapa? Diorang kata biarlah jenazah aku masuk dalam keranda. Aku tak mau badan aku ni, tubuh aku ni, walaupun aku dah mati, dah wafat, tubuh aku ni dia pegang oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram ke atas aku. Tu tujuan kat keranda. Bukan buat saja. Ya, untung kalau bini mati dulu. Faham ya? Tapi kalau doa bini mati dulu tak boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikanlah bini aku ni, ya Allah. Nak kahwin lagi pun tak dapat, susah pun nak mati ke cepat. Tak boleh, haram. Tak boleh. Doa orang mati tak boleh, doa orang sakit tak boleh. Doa orang dapat musibah tak boleh. Tuan ya. Itu tentang iblis pula. Kalau kita marah iblis tak boleh. Celaka iblis. Bodoh je ni ya. Kita maki dia. Ni yang berlaku pada zaman Nabi. Rasulullah beritahu orang sahabat, engkau maki syaitan, engkau maki jin, dia makin lama makin besar, makin besar sebesar rumah. Sebab tu jin ni yang kita maki-maki dia. Bukan maki, cabar pun jangan. Tuan-tuan berani cabar mana ni? Cabar. Mana jin mana? Aku tak takut kau. Aku tiger lah. Tak maki lah. Tengok dia datang dengan kumpulan-kumpulan dia 3 line. Pak datang. Jin tak ada cabar. Tak ada cabar. Adik aku mahir buat pengubatan ruqyah. Nama dia rahsia, aku tak sebut nama dia. Orang tu raya, jembalang, setan apa setan ya. Itu dulu kami mengubat, dia dulu mengubat orang, panggil datang ubat kat madrasah. Tapi sejak tu kami tak benarkan dah nak ubat pergi keluar ke rumah orang. Bila ngubat orang, jin-jin ni tinggal kat atas pondok, atas bumbu asrama duduk atas tu tengok. Entah ya, tengok. Main entah jin ya. Satu lagi betul berhenti. Ya, ingat tu jangan fitnah orang. Ya, jangan suka barirkan orang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah cukup, tuan-tuan, ya. Cukup. Ya. Sembahyang cukup, ya, baca Quran cukup, zikir bagus. Bagus dah. Tapi hubungan dengan manusia ni kita ada tak betul. Susah daripada masyarakat. Hubungan manusia bagus tak? Bagus. Jiran, banjir, tolong orang, ya. Semua bagus, belanja orang ni kena makan, bagus. Tapi dengan Allah banyak tak selesai. Tak puasanya, buka auratnya, tak semayang, tak boleh. Tak boleh benar. Maksudnya jaga hubungan betul-betul dengan Allah, jaga hubungan betul-betul dengan manusia. Ya. Satu lagi betul berhenti, ya. Tak tahu lagi nanti bulan depan tak datang tak tidak. Ya, atau nanti aku datang, ustaz, kawan kita yang sang-sandar kat dinding tu tak ada dah. Kenapa? Gimana? Alah tak ada dah, dah kembali ke alam barzah. Mana tempat aku mengajar tuan-tuan? Aku tanya AJK, mana tu ada haji yang duduk depan mana? Yang mana yang sesadu dinding? Tak ada lah. Tak ada dah ustaz, baru minggu lepas meninggal. Jangan takutlah mati. Mati yang takut, tuan-tuan. Mati ni jasad je. Kalau bagi orang beriman, seperti dia tidur dalam kubur, tidur kat rumah tidur. Bangunnya, dia tidur isyak, bangun subuh. Itu dia bangun dari kubur, dia tanya dengan malaikat, wahai malaikat Allah, hari ni hari apa? Hari apa? Dalam ni ada. Hari apa? Hari apa? Ini buku alam akhirat. Hari apa? Hari apa? Kata malaikat, hari ini hari pembalasan, hari perhitungan, hari perhimpunan manusia di padang mahsyar. Jika dia orang baik, tempat dia dalam syurga Allah. Jika dia orang yang melanggar perintah Allah, tempat dalam api neraka Allah. Sebab itu dia padang mahsyar, dia ada 120 pembarisan. 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 pembarisan umat Nabi terdahulu. Tu tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ramai. Tuan-tuan, ya. Itu minta baca dalam beriman, tuan-tuan, ya. Bila satu lagi, betul dah, berhenti dah, betul last, ya. Jangan takutlah mati. Nak tak nak pasti mati, ya. Kadang orang cakap duit tak bawa mati. Siapa kata duit tak bawa mati? Siapa kata duit tak bawa mati? Duit bawa mati. Jika duit tu selalu pada jalan akhirat. Ni duit yang ikut kita sampai negeri akhirat. Duit yang tak bawa mati ni, maksudnya duit yang tak bawa mati ni bila kita urusan dunia. Kadang orang kata, buat apa dunia? Dunia akan bawa ke akhirat bila dia selalu pada akhirat. Ni dunia ni. Kalau tak mau dunia, sembahyang telanjang lah. Ni telefon ni dunia telefon ni. Tapi dia selalu pada jalan-jalan akhirat. Kena faham? Ya, atau kereta atau motor tu dunia. Zaman Nabi, unta. Mana ada zaman kita nak naik unta sekarang? Bid'ah, semua bid'ah. Doa, bid'ah. Baca Yasin Jumaat, bid'ah. Baca lagi kubur, bid'ah. Pagi yang bid'ah. Banyak nak sengih kau. Ya, orang ni dia belum kena ni, ya tak? Depan aku memang kau kena kau. Aku ombak tak pagi. Kadang orang lepas semayang dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sama muka, bid'ah. Lepas semayang, bermulanya takbiratul ihram, halal di luar semayang, haram. Tengok ni haram tak boleh buat bercakap, isak rokok ke apa, berjembang, main TikTok ke apa, luar semayang tu boleh dalam semayang, Allahu Akbar, bermula takbiratul ihram, dah tak boleh Penutup bagi semayang, apa dia? Bagi salam. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sapu muka, boleh Boleh bukan sapu muka, pergi basuh motor Pak Imam pun boleh. Sebab dah habis semayang dah. Dah selesai. Dalam semayang tak boleh buat. Tapi tengok, dalam semayang asalnya tak boleh buat. Dia boleh buat bila ada maslahat tujuan. Itu pun jangan sampai membatalkan solatnya. Itu. Tu faham tu? Ya, itu bila kita dalam semayang ingus keluar. Lap Itu pentingnya kain rida, ambil kain lap. Ya. Bukan ingus ada tembok, bukan. Masuk ke poket orang, masuk ke mulut orang nanti. Tu guna ilmu dalam solat. Takkan kita nak biar dia meleleh masuk mulut? Lap Ada benda makan, ludah poket. Bukan poket kawan sebelah. Mengaji sungguh Tu untungnya untuk ilmu. Betul, orang perempuan semayang bukan wajib pakai telekung, wajib tutup aurat. Perempuan keluar rumah bukan wajib pakai tudung. Perempuan keluar rumah wajib tutup auratnya, bukan wajib pakai tudung. Faham? Satu lagi betul lah berhenti. Dan mereka pula bangun daripada kubur, mereka dihalau dengan bentuk rupa balik bayar. Iaitu mereka adalah yang ahli makan benda haram. Makan duit rasuah, makan duit rakyat, makan duit anak yatim, makan duit masjid, makan duit haram, makan duit toto, duit nombor ekor, makan duit pejabat, maksudnya tipu majikan. Dia masuk pejabat pukul 10. Masuk pejabat masuk pejabat pukul 8. Tapi dia masuk pukul 10, dia tipu pansikat kawan dan pansikat kan. Tipu majikan, pergi outstation, urusan kerja, tulis dalam minyak padahal 100 ya. Dia claim tipu, tulis itu 200, yang 100 itu haram. Mereka